Okey, baik. Kita dah lihat di sini iaitu perbandingan penyelesaian masalah asas ekonomi. Di mana kalau kita lihat dulu dua soalan yang pertama iaitu masalah asas ekonomi, iaitu apa yang hendak dikeluarkan. Dalam sistem ekonomi pasaran bebas, apa yang hendak dikeluarkan sebenarnya bergantung kepada mekanisme pasaran. Take note perkara ini, mekanisme pasaran, iaitu kuasa permintaan dan penawaran. Maksudnya di sini, okey, sekiranya ada permintaan dan penawaran, maka kopi pun sampai. Saya pun sayang awak juga. Oh, jangan. Nak tengok movie ke? Tak nak malah. Kita semua tak nak tengok cerita hantu, bukan takut kan? Kan? Yelah. Okey, baik. Okey. Kita lihat di sini, okey, sistem ekonomi pasaran bebas. Okey, diselesaikan melalui mekanisme pasaran iaitu kuasa permintaan dan penawaran. Baik. So, kamu tahu tak apa yang dimaksudkan dengan kuasa permintaan dan kuasa penawaran ini? Faham tak? Cikgu tanya kamu dulu. Kamu faham tak kuasa permintaan dan penawaran itu? Faham tak? Nak tanya dulu. Faham ke tak faham? Apa itu kuasa permintaan dan penawaran? Boleh faham? Boleh faham ke tak boleh faham ni? Kurang. Okey, berterus terang. Jangan diam aja. Okey. Kuasa permintaan dan penawaran ini bermaksud di mana kalau katakan permintaan tinggi terhadap sesuatu barang, maka barang itu yang akan dikeluarkan. Tetapi kalau permintaan barang itu rendah, maka apa yang maknanya barang itu akan kurang dikeluarkan. Sebab ingat dia senang, prinsip dia senang je macam ni. Iaitu berkaitan dengan permintaan dan penawaran. So kalau kamu tengok permintaan ini, siapa yang buat permintaan? Permintaan akan dibuat oleh isi rumah, betul? Betul, permintaan akan dibuat oleh isi rumah, betul? Baik, seandainya permintaan isi rumah terhadap contohnya terhadap kita kata sistem penggera keselamatan untuk rumah. Jika permintaan isi rumah terhadap sistem penggera keselamatan rumah ini, maka jika permintaan itu meningkat, maka penawaran bagaimana dengan penawarannya? Penawaran siapa yang buat? Penawaran ialah firma ataupun syarikat. Syarikatlah yang akan tawarkan sistem penggera keselamatan. Maka penawaran bagi sistem penggera keselamatan ini akan juga meningkat. Maknanya di situ kita tahu bahawa untuk sistem penggera keselamatan di rumah akan ditingkatkan. Maknanya pengeluaran dia lah pengeluaran sistem penggera akan ditingkatkan. Nampak tak? Kalau permintaan tinggi, penawaran firma akan tinggi. Tapi kalau katakan penawaran firma tersebut, iaitu katakanlah sistem penggera keselamatan ini, permintaan dia rendah. Permintaan dia rendah, maka kalau katakan permintaan dia rendah ke bawah,
maka penawaran firma akan keluarkan sistem penggera yang juga akan mengurangkan kuantiti sistem penggera tersebut. So bermakna penawaran firma bergantung kepada permintaan. Bergantung kepada permintaan. Jadi di sini kita tahu apa yang perlu dikeluarkan. Let's say lah, kalau untuk keselamatan, katakanlah, okey, permintaan isi rumah iaitu pembelian ataupun kita kata mereka mahu senjata. Katakan ada dua choice kat sini. Ada dua pilihan kat sini iaitu okey, katakan di sini pengeluaran senjata. Okey, senjata pistol apa semua untuk keselamatan kita kata untuk keselamatan lah. Okey. So di sini ada dua pilihan. Okey, kalau kita lihat di sini iaitu katakanlah ada dua pilihan kat sini. Okey, baik. Let's say lah kalau katakan permintaan terhadap senjata ini lebih tinggi, maka pengeluaran senjata juga akan meningkat. So ramai orang nak beli senjata daripada sistem penggera keselamatan. Maka okey, so bila sistem penggera keselamatan tu tak dapat permintaan, maka firma akan mengurangkan pengeluaran ataupun tidak lagi supply ataupun tidak lagi tawarkan sistem penggera. Hanya keluarkan senjata sebab permintaannya tinggi. Jadi, di sini kita tahu bahawa sebenarnya apa yang hendak dikeluarkan, apa yang hendak dikeluarkan bergantung kepada permintaan isi rumah dan juga penawaran firma. Ini yang dikatakan sebagai mekanisme pasaran, iaitu kuasa permintaan dan juga kuasa penawaran. Boleh faham? Boleh faham tak? Okey. Iaitu berkaitan dengan kuasa permintaan dan kuasa penawaran lah yang akan menentukan apa yang hendak dikeluarkan. Betul? Tu contohlah. Baik. Contohlah. Okey, cikgu bagi satu perbandingan lagi ya. Okey. Semasa hari-hari biasa, hari-hari biasa, permintaan terhadap nasi lemak sebagai sarapan pagi memang permintaan dia tinggi. Setuju? Damian dengan Adriana, setuju tak permintaan nasi lemak untuk sarapan pagi pada hari biasa? Pada hari biasa, memang banyak. Tetapi, pada bulan puasa, permintaan terhadap nasi lemak tinggi ke rendah pada bulan puasa? Permintaan terhadap nasi lemak tinggi ke rendah pada bulan puasa? Permintaan terhadap nasi lemak tinggi ke rendah semasa bulan puasa? Kamu rasa? Ya, betul. Rendah. Jadi pada bulan puasa, apa yang diminta? Baik, pada bulan puasa, permintaan tinggi terhadap apa? Terhadap murtabak, terhadap roti john. Betul? Bulan puasa itu kan? Murtabak, roti john, kemudian juga air balang ni lah. Air balang yang besar-besar tu kan? So, kita ambil permintaan terhadap murtabak dan juga roti john. Jadi, apa yang firma, kalau katakan firma tu, dia buat nasi lemak. Pada bulan puasa, dia perlu tak untuk supply lagi nasi lemak? Dia perlu tak untuk supply nasi lemak lagi? Ataupun dia bertukar kepada makanan lain? Apa pendapat kamu? Tukar, ya betul. Sebab itu kalau kita tengok, banyak juga kes di mana orang tu berniaga biasanya pagi-pagi biasa niaga nasi lemak. Tapi bila bulan puasa, kita tengok dia berniaga di bazar Ramadan. Dia berniaga kuih, dia berniaga murtabak. So bila kita fikir, kenapa dia tukar? Kerana dia mengikut kehendak pasaran. Dia mengikut mekanisme pasaran. Pada bulan puasa, permintaan nasi lemak rendah. Permintaan terhadap roti john dengan murtabak tinggi. So firma kena ikut
kena ikut kepada mekanisme pasaran tu, permintaan dan penawaran. So itulah dia, kalau apa yang hendak dikeluarkan bergantung kepada kuasa permintaan dan kuasa penawaran. Sekarang boleh faham tak Damia dan juga Adriana, boleh faham? Itu apa yang hendak dikeluarkan. Faham Okey, baik, bagus. Baik. Tetapi ini pada sistem ekonomi pasaran bebas. Ya, sistem ekonomi pasaran bebas. Okey, untuk apa yang hendak dikeluarkan. Tapi kalau untuk ekonomi perancangan pusat macam mana cikgu? Okey, untuk perancangan pusat, okey, semuanya bukan pasal permintaan dan penawaran, tapi kerajaan yang akan menentukan apa yang hendak dikeluarkan. Kerajaanlah yang berkuasa mutlak untuk menentukan jenis barang yang akan dikeluarkan. Baik, contohlah. Contoh kalau katakan, kita ambil contoh katakanlah, let's say lah, negara seperti Cuba, Korea Utara, mereka memang sistem ekonomi perancangan pusat. Let's say lah Cuba dengan Korea Utara, negara-negara ini ada bulan puasa dan rakyat mereka berpuasa lah. Berpuasa. Jadi kalau katakan sebelum bulan puasa, kerajaan kata apa? Semua gerai-gerai pagi-pagi 2 barang je yang supply makanan kepada rakyat, iaitu mesti jual nasi lemak, mesti jual roti canai. 2 ni je. Tapi bila masuk bulan puasa, kerajaan yang akan berkuasa mutlak menentukan apa yang perlu dijual. Kalau kerajaan kata, bulan puasa pun sama, jual nasi lemak dengan roti john je ataupun murtabak saja. So rakyat kena ikut. Rakyat kena ikut. Kalau katakan kerajaan kata, bulan puasa tak perlulah. Sekarang bulan puasa boleh tukar kepada sama ada murtabak ataupun juga roti john. Okey, boleh tukar. Boleh tukar. Tapi bila lepas bulan puasa, kami nak tukar baliklah pada nasi lemak dan roti canai. Kerajaan kata, no. Teruskan dengan berniaga roti john dan juga murtabak. So, kena ikut. Jadi maksudnya apa? Maksudnya, jenis barang yang akan dikeluarkan ditentukan secara mutlak oleh kerajaan. Itu maksud sistem ekonomi perancangan pusat. Kerajaan akan tentukannya. Baik. Berbanding dengan sistem ekonomi campuran. Untuk sistem ekonomi campuran, barang ekonomi, dia ada 2 jenis barang, barang ekonomi dengan barang awam. Barang ekonomi diselesaikan melalui kuasa pasaran. Barang ekonomi bermaksud barang yang kamu belilah, yang kamu perlu beli atau perlu bayar untuk dapatkan barang itu. Tetapi barang awam yang dikeluarkan oleh kerajaan itu tak perlu bayar. So barang awam kerajaan akan keluarkan. Barang ekonomi dikeluarkan oleh melalui kuasa pasaran. Macam mana tu cikgu? Dia macam ni. Katakanlah kita ambil kes yang sama, iaitu tentang makanan tadi. Baik, untuk sistem ekonomi campuran, contohnya di Malaysia. Baik, so barang ekonomi, para peniaga, tahu. Sebelum bulan puasa, berniaga nasi lemak. Semasa bulan puasa, berniagalah, murtabak, kemudian roti john. Boleh. Itu mengikut kuasa pasaran, kehendak. Kehendak masyarakat. Tetapi barang awam, contohnya kerajaan akan sediakan tapak. Sediakan tapak untuk berniaga bazar Ramadan. Dan kerajaan juga akan sediakan pegawai-pegawai rela untuk mengawal lalu lintas supaya tak jadi sesak dekat bazar Ramadan. Nampak tak di situ? Sumbangan kerajaan. Iaitu pegawai rela tadi dengan tapak untuk berniaga itu adalah barang awam yang dikeluarkan oleh kerajaan. Tapak lah tapi barang-barang berniaga itu semua adalah itu adalah peralatan bagi para peniaga lah. Itu kerajaan tak masuk campur.
Jadi, kerajaan sediakan tapak untuk berniaga bazar Ramadan serta dengan pegawai-pegawai rela bagi mengawal keluar masuk dan juga lalu lintas di bazar Ramadan. Tapi para peniaga mengeluarkan barang ekonomi, maknanya firma akan mengeluarkan barang ekonomi iaitu murtabak ke roti john ke di bazar Ramadan. So bermakna kedua-dua ni, maknanya kuasa pasaran tadi, isi rumah dan firma tadi, berserta dengan kerajaan bersama-sama menyelesaikan masalah apa yang hendak dikeluarkan dalam sistem ekonomi campuran. Sekarang boleh faham tak? Kita ambil satu kes saja, kita gunakan dalam ketiga-tiga sistem. Boleh faham? Boleh faham Adriana? Boleh faham tak Adriana? Jangan kau diam aja. Sekarang kau tak faham sekarang. Boleh faham Okey. Baik, bagus. Okey. Baik, itu apa yang hendak dikeluarkan. Maknanya tentang jenis barang yang hendak dikeluarkan. Yang kedua, soalan yang kedua iaitu berapa yang hendak dikeluarkan. Maknanya berapa banyak yang hendak dikeluarkan ni. Dalam sistem ekonomi pasaran bebas, berapa banyak itu akan ditentukan oleh jumlah permintaan dan jumlah penawaran di pasaran. Maknanya berapa banyak orang yang minta, so berapa banyak tu jugalah yang akan firma supply. Contohnya kita ambil sistem ekonomi pasaran bebas iaitu di Amerika. Katakanlah permintaan orang Amerika untuk penjualan senjata, untuk pistol permintaan seluruh negara untuk pistol adalah sebanyak 100,000 unit. Maka firma akan keluarkan juga senjata itu sebanyak 100,000 unit. So dia bergantung kepada permintaan dan penawaran. Itu di pasaran bebas. Itu menunjuk kepada apa tahu? Menyelesaikan masalah. Berapa yang dah dikeluarkan sebenarnya. Tapi kalau dalam sistem ekonomi perancangan pusat, kerajaanlah yang akan tentukan kuantiti barangan itu supaya sentiasa mencukupi dalam pasaran dan tiada masalah kekurangan atau lebihan. Jadi contohnya kita ambil kerajaan di sistem ekonomi perancangan pusat. Katakan kita ambil Korea Utara. Baik, Korea Utara yang akan tentukan berapa banyak pistol yang boleh dijual dalam pasaran. Walaupun mungkin yang minta 100,000, tapi kerajaan kata tak tak perlu 100,000. Walaupun permintaan 100,000, tapi mungkin dia hanya akan jual lebih kurang dalam 80,000 ataupun mungkin dalam 90,000, menghampiri permintaan tersebut. Supaya dia cukup-cukup. Dia just nice. Dia tak perlu, sebab dia tahu kalau 100,000 yang minta, bukannya 100,000 yang beli. Kadang-kadang 100,000 tu mungkin 80,000 je beli atau 90,000 je beli. Jadi dia akan keluarkan just cukup-cukup dan tak ada lebihan pun. Dan dia kena pasti. Cuba exactly berapa sebenarnya ni. Kata 100,000. Tapi cuba tengok. Kerajaan kata sila daftarkan nama siapa nak beli senjata ni. So bila dibeli daftar nama kan, rupa-rupanya yang daftar nama cuma 80,000 je. 80,000 set 80,000 tak ada lagi permintaan kerajaan keluarkan 80,000 je. It's exact amount. So kerajaan dalam sistem ekonomi perancangan pusat akan cuba untuk elakkan masalah kekurangan dan masalah lebihan. So dia akan keluarkan barang mengikut kuantiti yang mencukupi dalam pasaran. Berbanding dengan sistem ekonomi campuran. Kalau sistem ekonomi campuran, berapa yang nak dikeluarkan? Dia akan menggunakan mekanisme pasaran iaitu permintaan dan penawaran. Tapi itu untuk barang ekonomi. Tetapi untuk barang awam, mengikut keperluan rakyat.
Kalau yang tak cukup, untuk mengelakkan kegiatan menyorok barang. Menyorok barang. Jadi sebagai contoh macam kalau kita ambil sistem ekonomi campuran ni, okey, contohnya macam beras. Okey, contoh macam beras. Okey, kalau katakan melalui ekonomi mekanisme pasaran, so pasaran akan supply, firma akan supply beras, okey, sebanyak yang diperlukan oleh rakyat. Okey, tetapi untuk kerajaan akan keluarkan barang awam itu, okey, mengikut keperluan rakyat. Okey, dan juga kerajaan akan menentukan berapa yang perlu ada dalam pasaran. Contohnya, kerajaan sebenarnya, okey, dia tahu, okey, contoh macam beras tadi ya. Kerajaan tahu bahawa keperluan beras, okey, di negara kita ni setiap bulan adalah sebanyak katakanlah 30 juta tan. 30 juta tan beras. Jadi, bila kerajaan akan ambil beras sikit daripada negara kita dan akan import beras daripada Thailand untuk cukupkan 30 juta tu. Jadi di sini kerajaan akan tentukan, ingat beras ialah barang keperluan rakyat. So kerajaan akan tentukan itu supaya apa tahu? Supaya tidak ada kejadian menyorokkan beras. Kamu tahu tak kenapa ada orang ataupun ada firma yang kadang-kadang dia suka sorok barang? Kamu tahu kenapa dia nak sorok barang? Kamu tahu tak Damia dengan Adriana? Kamu tahu tak kenapa dia nak sorok barang je? Nak sorok beras semua? Tahu tak agak-agaknya? Tahu ke tak tahu? Tak tahu? Okey. Kamu tahu kalau dia sorok barang, okey, so permintaan banyak, barang jadi sikit sebab barang dia orang sorok. Dia kata apa? Tak ada barang lah, tak ada barang. So apa yang akan berlaku? Harga barang itu akan meningkat. Harga barang itu akan meningkat, dan apabila harga barang itu meningkat dan memberi keuntungan kepada firma atau peniaga itu, maka firma atau peniaga itu barulah keluarkan beras pada harga yang tinggi itu. Jadi tujuan kegiatan menyorok barang ini sebenarnya adalah untuk sebenarnya ada bertujuan untuk apa tahu? Untuk menaikkan barang dan juga menaikkan harga barang itu dan juga mendapat keuntungan. Okey. Jadi itulah yang berlaku sebenarnya. So kerajaan nak elakkan kegiatan menyorok barang ni sebenarnya. Nak elakkan kegiatan menyorok barang. Okey. Baik. So itu apa yang hendak dikeluarkan dan berapa yang hendak dikeluarkan. Alright. Baik. So itu dua soalan yang kita telah jawab. Kemudian kita nak tengok kepada dua soalan lagi. Dua soalan lagi iaitu soalan yang ketiga bagaimana hendak dikeluarkan? Okey, tengok benda ni bagaimana hendak dikeluarkan? Okey. Baik. Sistem ekonomi pasaran bebas akan memilih cara yang paling cekap untuk meminimumkan kos. Maknanya bagi kos yang paling sedikit, meminimumkan kos pengeluaran atau memaksimumkan keuntungan. Itu memang pasaran bebas memang. Dia akan cuba cari cara yang paling cekap supaya dapat keluarkan barang itu pada kos yang paling sikit, dan dia boleh dapat untung yang maksimum. So, dia akan pilih dua cara saja, sama ada intensif buruh ataupun juga intensif modal berdasarkan harga relatif yang paling rendah. Maknanya berdasarkan harga semasa yang paling rendah. Maknanya buruh ke ataupun modal yang paling rendah.
Kamu faham tak? Apa itu intensif modal? Okey, atau intensif buruh dan juga apa itu intensif modal? Faham tak apa itu intensif buruh dan intensif modal? Damia, Adriana, faham tak apa itu intensif buruh dan intensif modal? Tak. Okey, baik, bagus. Baik, begini. Okey. Bagaimana hendak dikeluarkan? Syarikat ada dua cara. Kalau intensif buruh, maksudnya firma akan mengeluarkan barang dengan menggunakan teknik pengeluaran pengeluaran yang menggunakan banyak buruh. Teknik pengeluaran yang menggunakan banyak buruh. Itu intensif buruh. Tetapi kalau katakan firma mengeluarkan barang menggunakan intensif modal maksudnya adalah mengeluarkan barang dengan apa? Dengan cara ataupun teknik pengeluaran menggunakan banyak mesin ataupun juga ataupun jentera. Banyak mesin lah. Itu dipanggil teknik pengeluaran menggunakan banyak modal. Itu intensif buruh, intensif modal. Kedua-dua ni ada kesan dia. Ingat kedua-dua ni ada kesan dia. Kalau kamu kalau kamu bukan kamulah, biasanya kalau kita lihat, kalau firma-firma rasa-rasa kamu kalau ada syarikat ataupun kilang-kilang nak keluarkan barang kan, dia akan elok banyak gunakan buruh ke atau banyak menggunakan mesin? Ni cikgu tanya. Cuba jawab. Kalau nak yang paling best, gunakan banyak buruh ke ataupun pengeluaran menggunakan banyak mesin? Apa pendapat kamu? Ya, betul. Betul, Damia. Kalau nak untung banyak, lebih baik guna banyak mesin. Sebab apa? Mesin tak pernah apply cuti. Mesin tak pernah sakit. Mesin boleh kerja 24 hours. Nampak tak? So, itu lebih menguntungkan berbanding dengan teknik pengeluaran menggunakan banyak buruh. Buruh ni akan ada cuti, ada sakit dan sebagainya. Jadi kebiasaannya, kalau katakan firma-firma di negara-negara sistem ekonomi pasaran bebas, mereka akan banyak menggunakan mesin ataupun jentera. Sebab ini teknik pengeluaran yang lebih cekap untuk kurangkan kos dan maksimumkan untung. Tetapi kalau kerajaan, bukan kerajaan, kalau katakan sistem ekonomi perancangan pusat, kerajaan akan memilih cara pengeluaran yang memaksimumkan output. Maknanya boleh keluarkan produk dengan banyak untuk elakkan pembaziran dan maksimumkan kebajikan masyarakat. Dan kebiasaannya dalam sistem ekonomi perancangan pusat, kerajaan akan memilih intensif buruh. Maknanya teknik pengeluaran yang banyak menggunakan buruh ataupun banyak menggunakan pekerja. Sebab apa? Bila menggunakan banyak pekerja, maka dapat kurangkan pengangguran. Nampak tak? So, kerajaan, kalau kerajaan memang akan fokus kepada kebajikan rakyat kan. Salah satu kebajikan rakyat iaitu memberikan peluang pekerjaan. Jadi, kerajaan akan apa tahu? Kerajaan akan syorkan kepada syarikat-syarikat ini untuk kamu kalau nak buat apa sekalipun, sila gunakan pekerja ataupun buruh-buruh yang ramai. Jangan guna mesin. Sebab apa? Supaya masyarakat atau rakyat akan ada kerja dan mereka tidak menganggur. Nampak tak?
Jadi itu perbezaan antara sistem ekonomi pasaran bebas dan sistem ekonomi perancangan pusat. Tetapi kalau untuk sistem ekonomi campuran seperti Malaysia, firma biasanya akan pengeluar akan memilih cara yang paling cekap yang dapat maksimumkan untung. Maksimumkan untung, dan biasanya firma akan lebih kepada teknik pengeluaran intensif modal. Tetapi kerajaan akan memilih cara yang dapat maksimumkan kebajikan rakyat, kebajikan masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara kerajaan akan suruh firma itu untuk kau nak boleh nak guna mesin, tetapi hanya 50% saja yang guna mesin. The rest kamu kena gunakan intensif buruh. Maknanya inilah sistem ekonomi campuran. Macam kat Malaysia. Macam kat Malaysia ni, masih banyak menggunakan intensif modal digabungkan dengan intensif buruh. Supaya apa? Supaya tidak ada pengangguran. Tidak ada pengangguran. So, firma pun dapat buat keuntungan. So, itu bagaimana hendak dikeluarkan pada ketiga-tiga sistem ekonomi. Okey. Dan kita dah menjawab 3 soalan. Soalan yang ketiga. Dan soalan yang keempat iaitu untuk siapa dikeluarkan, cikgu? Untuk siapa dikeluarkan? Kalau untuk siapa dikeluarkan, untuk sistem ekonomi pasaran bebas, untuk siapa dikeluarkan akan bergantung kepada corak agihan pendapatan ataupun kuasa beli individu. Maknanya, pada pasaran bebas akan wujud akan wujud golongan kaya, golongan miskin, golongan sederhana. Of course, golongan kaya akan mempunyai kuasa beli yang lebih tinggi dan juga lebih banyak barang yang dia mampu beli. Manakala golongan yang miskin, dia tak ada mempunyai banyak barang yang boleh dibeli. Jadi, agihan kekayaannya tidak sama rata. So, sebab itu, kalau kamu lihat di Amerika contohnya, di Amerika, di Britain, kebanyakan barangan-barangan yang dijual adalah barangan untuk golongan pertengahan dan golongan atasan. Maknanya golongan yang sederhana kaya dan golongan kaya. Tidak ada barang untuk golongan miskin. Sebab apa? Sebab kalau sebagai firma keluarkan barangan yang untuk golongan-golongan miskin, maka dia tidak akan mendapat keuntungan. Jadi dalam sistem ekonomi pasaran bebas, untuk siapa dikeluarkan ini bergantung kepada corak pendapatan ataupun kuasa beli. Untuk agihan barangan. Tetapi kalau dalam sistem ekonomi perancangan pusat, kerajaan akan memastikan barangan itu diagihkan secara adil dan saksama serta sama rata untuk setiap individu. Malah kerajaan akan mengawal tingkat harga barang itu dan menjalankan sistem catuan atau kupon bagi memastikan semua rakyat dapat menikmati barangan itu. Jadi kerajaan tahu keluarkan barangan itu siapa? Untuk rakyat. Harga macam mana? Harga memang harga rendah untuk rakyat. Kenapa macam tu? Supaya semua rakyat dapat menikmati barangan tersebut. Kalau yang tak mampu, dia akan berikan kupon ataupun sistem catuan supaya orang-orang miskin yang ada kupon, tak ada duit tapi ada kupon, dia juga dapat menikmati barangan yang dikeluarkan. So itu yang banyak berlaku di negara-negara Cuba ataupun Korea Utara. Itu menjawab soalan untuk siapa barangan dikeluarkan. Tapi kalau dalam sistem ekonomi campuran, untuk siapa dikeluarkan ini, barang ekonomi, corak untuk siapa dikeluarkan bergantung kepada corak agihan pendapatan wang lah, sama macam pasaran bebas. Tapi kerajaan akan campur tangan dalam agihan barang melalui sistem percukaian
dan juga subsidi supaya golongan berpendapatan rendah juga memperoleh barang keperluan yang mencukupi. Sistem cukai dan juga subsidi. Macam mana tu cikgu? Baik. Contohnya, barang ekonomi. Seperti susu, susu, kemudian tepung, kemudian juga gula. Barang-barang itu adalah barang keperluan. Orang kaya pun boleh beli, orang miskin pun boleh beli. Kerana apa? Kerana harga dia rendah. Padahal harga dia mahal tau di pasaran. Tapi macam mana kerajaan boleh jual gula, tepung dengan harga yang rendah kepada rakyat? Kerana kerajaan telah memberi subsidi kepada firma supaya firma dapat jual pada harga yang rendah. Betul. Kerajaan bagi subsidi tau. Macam mana tu cikgu? Subsidi tu bantuan kewangan. Bantuan kewangan. Contoh macam cikgu. Katakanlah cikgu. Cikgu supply tepung gandum seluruh Malaysia. So cikgu ambil tepung gandum itu dari negara India, daripada negara India, tepung gandum. So banyak. Supply ambil tepung gandum daripada India, bawa masuk Malaysia. Tapi apabila harga tepung di India naik, maka cikgu pun terpaksalah naikkan harga tepung tu. Mungkin sebelum ini 1 kilo tu RM3. Sekarang ni bila harga di India naik, so cikgu terpaksa jual pada harga RM4.5. Tetapi kerajaan kata apa? Oh no, you tak boleh naikkan harga kepada RM4.5. Sebab apa? Terlalu mahal. Tapi cikgu cakap apa? Saya sendiri pun ambil pada harga RM4. So sekarang saya nak jual RM4.5. Saya untung 50 sen saja. Tak achieve lah kalau mana boleh saya nak jual harga RM3 dah. Saya ambil pun dah RM4. Takkan saya nak jual RM3? Takkan saya nak naik rugi? Jadi kerajaan akan kata apa? Okey, kalau begitu kerajaan akan beri you subsidi. Apa? Subsidi macam mana? Setiap 1 kilogram tu kerajaan akan berikan RM1. Maknanya apa? Maknanya kerajaan minta cikgu jual tepung itu pada harga RM3 juga. Walaupun harga kat luar tu mahal, kan? Harga kat luar dekat India tu mahal, cikgu beli mahal, RM4. Tapi kerajaan kata apa? Tak apalah, kau jual juga RM3. Tapi yang kerugian tu tak apa. Kerugian itu nanti kerajaan tanggung. Kerajaan bagi cash, duit. Supaya cikgu tetap jual pada harga RM3 juga. Yang RM1 tu tak apa, kerajaan akan bagi cash untuk cover. Dan 50 sen lagi, kerajaan tambah lagi RM1.50. RM1.50 supaya apa? Supaya cikgu ada untung sikit 50 sen. Maknanya kerajaan telah berikan subsidi sebanyak RM1.50 kepada cikgu supaya tepung itu tetap dijual pada harga RM3. Itu dipanggil subsidi. Kerajaan akan bantu para peniaga ataupun firma dengan memberi subsidi supaya harga tepung tidak meningkat dan harga tepung tetap boleh dibeli pada harga yang rendah oleh golongan berpendapatan rendah. Boleh faham ke tak faham? Boleh faham tak? Boleh faham tak boleh faham ni? Boleh okey. So baik, bagus. Itu maksud subsidi. Dan kalau cukai, kerajaan akan kenakan cukai yang lebih tinggi kepada orang-orang kaya, dan kekayaan orang-orang kaya itu kerajaan akan buat apa tahu? Akan memberikan subsidi cash yang daripada teks itu kepada syarikat-syarikat untuk harga barang itu dapat dikurangkan. So itu cara kerajaan, bagaimana kerajaan campur tangan dalam sistem ekonomi campuran ini. Baik,
So itu bagaimana kita kata untuk menyelesaikan masalah untuk siapa dikeluarkan. Dan untuk barang awam, kerajaan akan agihkan barang awam kepada semua masyarakat untuk menjaga kebajikan. Barang awam seperti hospital, seperti pendidikan, so barang-barang awam ini semua rakyat boleh nikmatinya. Tanpa ada sebarang had atau had penggunaan ataupun larangan penggunaan, tak ada. Semua orang boleh guna, daripada kaya sampai miskin semua boleh guna. So itu adalah barang awam. Jadi kalau orang tanya, kalau seorang tanya untuk siapa barang awam dikeluarkan, untuk kerajaan barang awam dikeluarkan untuk semua rakyat, bagi menjaga kebajikan. So itu soalan untuk siapa dikeluarkan. Maka maknanya setiap sistem ekonomi ni, ekonomi pasaran bebas, perancangan pusat dan juga sistem ekonomi campuran, ada dia punya perbezaan dalam menyelesaikan masalah asas ekonomi, iaitu untuk menyelesaikan 4 soalan itu. Apa yang nak dikeluarkan, bagaimana hendak dikeluarkan, berapa banyak hendak dikeluarkan, dan untuk siapa barang dikeluarkan. Itu cara. Baik. Setakat ni ada soalan tak untuk masalah asas ekonomi? Ada soalan nak tanya? Damia, Adriana? Ada tak soalan-soalan nak tanya? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada soalan nak tanya? Tak ada? Tak ada okey. Baik. Baik. Kalau tak ada, kita pergi kepada sistem ekonomi yang terakhir pada petang ini, iaitu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam yang terakhir. Dan apakah dia sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam ialah merupakan sistem ekonomi campuran. Ingat ekonomi Islam sebenarnya adalah sistem ekonomi campuran, yang kita dah belajar tadi, tapi dia berlandaskan Al-Quran dan juga hadis. So segala keputusan haruslah berlandaskan syariat Islam. So pihak kerajaan, mekanisme harga, pihak swasta perlu memainkan peranan penting untuk memastikan ekonomi berjalan dengan lancar, produktif, adil dan saksama. Itu sistem ekonomi Islam matlamat dia. Dan ciri-ciri utama ekonomi Islam iaitu ekonomi Islam merupakan satu cabang dalam sistem ekonomi campuran yang mempunyai ciri dia memang mirip dengan sistem ekonomi campuran. Memang mirip. Memang samalah sebenarnya. Cuma ekonomi Islam mempunyai beberapa unsur yang unik, maknanya yang berbeza, iaitu ciri ekonomi Islam iaitu sebagai sebahagian daripada keseluruhan sistem hidup Islam. Maknanya mungkin ada permintaan, contohlah permintaan dan penawaran tu memang ada. Tapi untuk permintaan barangan yang melanggar syarak tak boleh lah. Contohnya macam apa? Contohnya macam permintaan untuk membekalkan arah, tak boleh lah. Ataupun dadah, tak boleh lah. Itu tak boleh. Kemudian penyediaan pusat-pusat hiburan yang terlalu banyak, tak boleh. Sebab dia bukan sebahagian daripada kehidupan Islam. Jadi ciri utama ekonomi mestilah mengikut kehidupan Islam. Jadi ciri utama ekonomi Islam seterusnya iaitu wujud persaingan yang adil dan saksama antara individu, maknanya bersaing secara adil. So tidak boleh bersaing secara tidak sihat, mesti bersaing secara sihat. Dan keseimbangan, matlamat ekonomi Islam iaitu keseimbangan antara kepentingan individu
dan juga masyarakat. Maksudnya di sini, okey, sistem ekonomi Islam tidak boleh mementingkan keuntungan semata-mata. Mestilah mengutamakan juga kepentingan masyarakat. Itu penting. So mesti seimbang, mesti balance. Untung nak juga, tapi kepentingan individu dan masyarakat juga haruslah dijaga. Jadi itu ciri-ciri utama ekonomi Islam. Baik. Dan untuk ciri ekonomi Islam ni, ianya adalah sebagai sebahagian daripada keseluruhan sistem hidup Islam, di mana matlamat ekonomi Islam, matlamat utama, ingat matlamat utama ekonomi Islam sebenarnya adalah untuk mencapai al-falah. Apa itu al-falah? Iaitu mencapai kebahagiaan individu dan masyarakat di mana? Di dunia dan di akhirat. Maknanya, nak bahagia bukan semata-mata di dunia, tapi nak mencapai bahagia di akhirat juga. Itu. Kemudian, segala kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariat Islam, kalau berlandaskan syariat Islam dianggap sebagai satu ibadah. Dan keputusan ekonomi berlandaskan prinsip dan hukum Islam, iaitu berdasarkan Al-Quran dan Hadis. So, kalau barang itu memang melanggar hukum, maka barang itu tidak boleh dikeluarkan. Dan aktiviti ekonomi yang tidak halal, seperti penyeludupan, perjudian, pengedaran dadah dan penipuan adalah diharamkan sama sekali. Diharamkan sama sekali. So, cikgu nak tanya kamu, di Malaysia ni sistem ekonomi campuran ke sistem ekonomi Islam? Malaysia ni sistem ekonomi campuran ke sistem ekonomi Islam? Cuba bagi tahu cikgu. Siapa tahu? Malaysia ni sistem ekonomi Islam ke sistem ekonomi campuran? Dua-dua. Dua-dua. Baik. Sebenarnya untuk pengetahuan kamu, sebenarnya Malaysia hanyalah sistem ekonomi campuran. Campuran. Sebab kita ada perjudian, ada. Kita ada Genting Highlands sebagai tempat perjudian, kita ada Sports Toto, kita ada Magnum, itu perjudian. So kita ada. Jadi kita tak boleh declare negara kita ni adalah mengamalkan sistem ekonomi Islam, tak boleh. Kita lebih kepada campuran. Lebih kepada campuran. Cuma kita agama rasmi kita agama Islam lah, itu je lah. Agama rasmi Islam. Baik. Kemudian wujud persaingan yang adil. Wujud persaingan yang adil dan saksama antara individu. So individu dan pihak swasta bebas. Maknanya pihak swasta bebas mencari dan memiliki kekayaan di dunia demi kebajikan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat berlandaskan hukum Islam. So pengguna dan pengeluar berhak membuat keputusan ekonomi untuk menyelesaikan masalah asas ekonomi. Boleh je, tak ada masalah. Dan pengguna ada kebebasan memilih barang dan perkhidmatan. Tetapi ingat, memilih barang dan perkhidmatan yang halal dan jenis pekerjaan yang ingin diceburi. Pengeluar juga bebaslah. Pengeluar juga bebas untuk keluarkan barangan untuk memperoleh keuntungan. Dan kerajaan akan mengawal kebebasan pengguna dan kebebasan pengeluar. Melalui dengan cara apa? Dengan cara undang-undang dan peraturan. Ini sebenarnya sama macam kita kata sebagai sama macam sistem ekonomi campuran lah. Sama. Kan persaingan yang adil. Kemudian keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, di mana kalau kita lihat kepentingan awam adalah lebih diutamakan berbanding dengan kepentingan individu. Maknanya kepentingan masyarakat lebih penting daripada kepentingan individu. So kerajaan akan buat keputusan ekonomi
dalam pengeluaran barang awam, untuk memastikan kestabilan ekonomi dan kebajikan masyarakat. Itu memanglah, kerajaan memang akan keluarkan barang awam kan. Dan sasaran pengeluaran adalah untuk semua masyarakat. Prinsip kesederhanaan amat dipentingkan dalam aspek penggunaan dan pengeluaran sesuatu barang dan perkhidmatan. Dan individu yang cukup syarat dikehendaki membayar zakat untuk diagihkan kekayaan mereka kepada golongan yang kurang kemampuan. Maknanya ada zakat yang wajib. Jadi, so inilah dia ciri-ciri ekonomi Islam, iaitu pemilikan faktor pengeluaran. Bagaimana pemilikan faktor pengeluaran? Maknanya siapa yang memiliki buruh, tanah, modal dan usahawan. Semua itu milik mutlak Allah Azza wa Jalla. Manusia hanya sebagai pemegang amanah. Tengok benda ni manusia sebagai pemegang amanah aja. So individu dan firma bebas mencari kekayaan tetapi mestilah tidak bercanggah dengan syarak, dan sumber yang digunakan juga adalah dengan cekap tanpa pembaziran. Dan siapa buat keputusan? Sama macam campuran, individu dan firma bebas buat keputusan tentang ekonomi tetapi berdasarkan prinsip Islam. Tengok benda ni dia lain semua sama kecuali yang tidak bercanggah dengan syarak, kemudian juga mestilah berdasarkan prinsip Islam. Dia mesti ada benda-benda macam tu. Dan kerajaan akan memastikan kebajikan rakyat terjamin. Dan dari sudut pilihan, individu atau firma bebas menentukan jenis barang, tetapi mestilah tidak bercanggah dengan syarak, ataupun juga mestilah barang itu halal dan pekerjaan itu tidak bercanggah dengan syarak. Sama je. Mesti tidak bercanggah dengan syarak ataupun juga mesti berdasarkan prinsip Islam. Dan matlamat utama sistem ekonomi Islam adalah untuk mencapai al-falah, iaitu kebahagiaan dunia dan akhirat serta keredaan Allah. Dan ini untuk mementingkan konsep ibadat. Ingat bahawa berniaga itu juga ibadat. Mengeluarkan barang itu pun ibadat. Membeli barang keperluan itu pun ibadat. So konsep ibadat itu. Dan ianya tidaklah mementingkan keuntungan semata-mata. Dan pengeluar sebagai pengeluar, perlulah mengeluarkan barang yang berkualiti ataupun halal. Dan firma boleh memaksimumkan keuntungan, boleh nak untung. Tetapi pastikan tiada penindasan. Maknanya tiada eksploitasi dan juga tiada mengambil keuntungan berlebihan. Jangan. So tiada penindasan. Persaingan adil. Persaingan yang adil digalakkan secara adil dan saksama, iaitu setiap individu yang bersaing mestilah mempunyai peluang dan kemudahan yang sama. Kemudian dari segi penentu harga, harga masih lagi ditentukan oleh mekanisme harga, tetapi mesti berlandaskan hukum syarak untuk barang ekonomi. Jika berlaku ketidakadilan, kerajaan akan kawalnya melalui undang-undang seperti dasar kawalan harga. Contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi Islam ini adalah negara Arab Saudi. Jadi, dengan itu, maka tamatlah bab 1, pengenalan kepada ekonomi. So hari ini apa yang kita telah pelajari, iaitu kita telah pelajari berkaitan dengan perbandingan penyelesaian masalah asas ekonomi mengikut sistem ekonomi. Dan yang kedua, kita telah pelajari bagaimana dengan ekonomi Islam dan ciri-ciri utama dalam ekonomi Islam. Okey. Ada soalan nak tanya tak? Damia dan juga Adriana.